Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Isrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 25 September. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW sedang menjalin usaha sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi memastikan perkhidmatan internet boleh dinikmati penduduk luar bandar Sabah dan Sarawak. Di mana Menteri KKDW Datuk Rubiah Wang berkata, ke arah itu kementeriannya kini sedang menyalurkan data dan maklumat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital berkaitan kawasan-kawasan di kedua negeri yang masih belum mempunyai perkhidmatan internet. Kita sekarang tengah memberi data, maklumat kawasan-kawasan khasnya di Sabah dan Sarawak, kawasan yang ada pusat-pusat PKD kita, pusat komuniti desa, untuk dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan ini. Ini terutama di lokasi melibatkan pusat komuniti desa selain tabika di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS bagi menjayakan program transformasi digital pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Menteri itu mendedahkan demikian dalam sidang media selepas merasmikan penutupan Hari Potensi Kemas peringkat negeri Sarawak di Kuching. Mengenai program transformasi digital pendidikan awal kanak-kanak, Datuk Rubiah berkata program yang memasuki fasa kedua pelaksanaannya itu dengan kerjasama Telekom Malaysia telah disediakan di 700 kelas tabika di seluruh negara memfokus kepada kawasan mempunyai kemudahan internet sedia ada. Melibatkan pembekalan peralatan atau peranti digital seperti televisyen pintar, komputer riba dan akses internet untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran dan pemudah cara dalam kelas yang diintegrasikan dengan teknologi digital. Majlis tersebut turut menyaksikan pelancaran lagu tema Hari Potensi Kemas yang akan menjadi identiti dan berkumandang pada sambutan Hari Potensi Kemas peringkat kebangsaan November depan di Selangor. Lagu dicipta alumni Tabika Kemas Muhammad Amirullah Jahari atau Amir Jahari. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu memandang serius masalah sekolah rendah pedalaman di Limbang yang kerap dilanda banjir terutama sekolah berhampiran pesisir sungai. Di mana Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah mahu KPM melihat semula kewajaran pengwujudan sekolah berkelompok seperti yang disuarakan beliau sebelum ini bagi mengatasi masalah pembelajaran murid yang terganggu dan kerosakan harta benda yang dialami akibat banjir. Untuk mengadakan sekolah kelompok. Sekolah yang berdekatan ini dikumpul di bawah sebuah sekolah yang baru yang tidak teracap air apabila banjir dan sebagainya di jalan Meritam Telahap Buang Abai ini. Dulu pernah disuarakan 2, 4, 5, 6 tahun dulu. Tapi rasanya kalau beginilah jadinya banjir dah kian makin kerap. It's time to move the school to proper school yang bagus, cukup facilities dan semuanya cukup dengan asrama dan sebagainya. Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang menambah tidak timbul isu kekurangan sekolah atau perjawatan sekiranya sekolah berkelompok diwujudkan. Turut mendapat perhatian beliau, Sekolah Kebangsaan SK Nangamerit, SK Ulu Lubai dan SK RC Kubong yang kerap mengalami masalah sama. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan SK Ukong sudah diluluskan untuk dipindahkan ke tapak baharu di Jalan Bawang Obor. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Dewan Serbaguna Buluh Baloi di Limbang. Persediaan konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betong yang bakal diadakan 8 Oktober depan sedang giat dijalankan. Di mana Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kira-kira 1,400 perwakilan mewakili 14 cawangan di bahagian itu akan menghadiri konvensyen yang diadakan di Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kaluningkan. Betong ialah lokasi kedua konvensyen khas itu diadakan selepas Kuching semalam dan turut akan dibuat di dua lokasi lain di negeri ini. Dua agenda utama akan diutarakan iaitu memberi kefahaman kepada ahli PBB bahagian mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 serta membentangkan beberapa resolusi. Antaranya resolusi itu ialah mahu ahli PBB kekal kuat dan bersatu memberi sokongan penuh kepada Presiden Parti dan kepimpinan parti. Konvensyen
Kemudian akan dirasmikan Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang juga Presiden PBB. Terdahulu Datuk Ahmad Douglas merangkap Timbalan Presiden PBB dan pengurusi PBB Cawangan Bukit Saban hadir sesi bertemu rakyat di Rumah Panjang, Rumah Mendit Unsu di Penum Betung. Penubuhan taman belian merupakan satu usaha memperkenalkan pokok kayu belian tumbuhan waris Sarawak kepada masyarakat di samping sebagai langkah melestarikan spesies tersebut daripada pupus. Menurut Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Mohamad, pokok kayu belian atau lebih dikenali sebagai Borneo Ironwood semakin berkurangan berikutan aktiviti penebangan yang telah dilakukan sejak sekian lama. Jelasnya penganjuran program Le Tour de Restoration 2.0 yang giat dilaksanakan ini merupakan salah satu pendekatan bagi pemeliharakan spesies tersebut. Jadi usaha Jabatan Hutan sekarang ini adalah untuk kita nak menubuhkan taman-taman belian kita cakap di kawasan-kawasan bandar terutamanya ataupun berdekatan dengan bandar yang ada hutan. So kita nak bawa anak-anak pokok-pokok belian ni kita akan tanam. Ini pun bersempena dengan 60 tahun anniversary Sarawak, ini 60 years of Sarawak anniversary, dan kita pun merancang untuk menanam 60 pokok di setiap kawasan Le Tour de Restoration kita pada tahun ini. Ujarnya pokok kayu belian hidup dalam habitat yang tertentu dan di Sarawak hanya terdapat beberapa bahagian yang mempunyai pokok belian seperti di kawasan Julau, Kapit, Bintulu dan Miri. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian Le Tour de Restoration 2.0 di Bukit Semangkoi, Serikeh. Tambahnya, program Le Tour de Restoration 2.0 ini akan diteruskan di Bintulu, Miri, Lawas Sibu, Kapit, Sri Aman dan Kuching. Agenda kerajaan membangunkan tanah Sarawak bagi tujuan pertanian mendapat sokongan rakyat. Seorang pemilik restoran di Kuching, Lai Nyut Lin, berpendapat langkah itu akan dapat meningkatkan bekalan makanan domestik pada masa sama membangunkan ekonomi setempat. Beliau percaya ramai pekebun yang teruja dengan program pembangunan tanah sedemikian, namun ia perlulah dirangka agar ia mencapai objektif keterjaminan makanan. Orang bukan putut-putut mau tanam punya, tapi dia boleh simpan dia punya condition tanah. Kalau 2 tahun tu tidak buat, plan tak ambil balik itu tanah. Malah beliau sendiri mahu terlibat dalam program tersebut jika diberi peluang dan ruang. Lai ditemui RTM bagi mengulas inisiatif kerajaan yang ingin membangunkan 50,000 hektar tanah bagi penanaman padi di Sabah dan Sarawak. Seorang pengurus sebuah syarikat di Miri kerugian RM240,000 selepas menjadi mangsa penipuan email atau bisnes email compromise dalam satu urusan jual beli daging kinzir sejuk beku. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri dalam kenyataan media berkata, mangsa seorang wanita berumur dalam lingkungan 20-an tampil membuat laporan polis Sabtu lepas sebaik menyedari menjadi mangsa penipuan terbabit. Pada awal Jun lalu, mangsa telah berhubung dengan sebuah syarikat bagi urusan pembelian daging kinzir sejuk beku dari luar negara. Mangsa kemudiannya telah membuat pesanan 28,000 kilogram daging kinzir sejuk beku daripada syarikat suspek dan telah berhubung melalui aplikasi WhatsApp berkaitan urusan pembayaran. Mangsa kemudiannya telah melakukan 3 transaksi pembayaran kedua akaun bank berbeza secara pemindahan telegrafik di sebuah institusi kewangan di Bandaraya Miri. Pembayaran tersebut dibuat pada penghujung Julai lalu sehingga pertengahan September ini dengan jumlah keseluruhan kira-kira RM240,000. Mangsa menyedari ditipu apabila semakan dengan syarikat penghantaran memaklumkan bahawa penghantaran barangan adalah untuk syarikat lain. Mangsa turut menghubungi syarikat suspek melalui email asal namun dimaklumkan bahawa email syarikat mereka telah digodam. 7 lelaki ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi had yang ditetapkan dalam op mabuk yang dijalankan di Jalan Miri Bintulu hujung minggu ini tadi.
Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexan Naga Cabu dalam kenyataan media berkata, kesemua mereka berumur di antara 25 hingga 68 tahun dan ditahan di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekiranya sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Sebanyak 95 kenderaan juga telah diperiksa dengan 79 saman telah dikeluarkan kepada pengguna jalan raya atas pelbagai kesalahan. Operasi dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri melibatkan 2 pegawai dan 14 anggota. 12 cedera dalam kemalangan jalan raya melibatkan 2 buah kenderaan di Jalan Lukut Penyulau di Kanowit petang semalam. 4 daripada bangsa yang cedera adalah kanak-kanak. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, kemalangan berlaku berhampiran Jabatan Angkong Kanawit dan pihak bomba menerima panggilan berhubung kemalangan itu pukul 3.32 petang. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kanawit telah ke lokasi kemalangan untuk memberikan bantuan dan rawatan awal. Kesemua mangsa kemudiannya diserahkan kepada pasukan perubatan untuk rawatan lanjut. Program turun padang atau radio di lokasi anjuran RTM Miri, satu pendekatan terbaik mendekatkan stesen penyiaran itu dengan masyarakat setempat. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus berkata, masyarakat bukan sahaja berpeluang bertemu dengan personaliti-personaliti RTM, tetapi RTM turut membawa program hiburan serta maklumat terus kepada masyarakat di luar bandar. Kami sebenarnya memang mengalu-alukanlah program ini di kawasan kita sebab dengan ada program serupa ini barulah kita dapat bersua muka bukan hanya di kalangan kita, yang paling penting adalah sahabat-sahabat kita di RTM. Inilah nampaknya rakan-rakan kita di RTM turun ke lapangan. Datuk Rozi berucap pada showcase Miri FM berkenu sempena sebutan ulang tahun ke-48 RTM Miri di Arena Sebuti Berkenu Miri. Lebih 2,000 hadir pada showcase tersebut yang menampilkan beberapa artis tempatan antaranya Johnny Aman, Josephine Jalin dan Poi Stings. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 25 September. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Munawar dan Syuhaida. Salam Malaysia Madani.